Sebelum cerita tentang Ahli Bait, saya suka nak sentuh sedikit isu yang ramai orang bincangkan pada ketika ini. Kalau tuan-tuan perasan dan rajin mengikuti perbincangan dalam media sosial, beberapa minggu terakhir ni ramai yang membincangkan tentang isu, asalnya isu ini ditimbulkan oleh salah satu ustaz selebriti tentang makan kopok leko. Tentang makan kopok leko. Beliau ditanyakan soalannya adalah, boleh tak makan, apa hukum makan kopok leko, yang mana ikan tu dimasukkan sekali kepala ikan, ekor ikan apa semua, diproses sekali untuk dijadikan kopok tanpa dibersihkan, dibuang isi perut, dibuang darah dan sebagainya. Ustaz ni bagi jawapan, dia kata jawapan pertama ni, jawapan pertamanya adalah makan masuk neraka. Makan kopok leko yang macam tu, yang tak basuh, yang tak buang isi perut dan tak buang darah, masuk neraka. Kemudian dia explain lah, explanation dia panjang lah. Satunya sebab ada darah yang tidak dibuang, ada isi perut yang tidak dibuang. Jadi disebabkan itu, makan kopok leko itu dianggap makan najis, makan makanan yang haram. Jadi sifirnya, apabila makan makanan yang haram, tempatnya di neraka. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut, dalam hadis Nabi SAW sebut, tidak selamat daging yang nabata min suht, lahm nabata min suht. Tidak akan selamat, la yanju, wan nar aula bihi. Takkan selamat daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, dan neraka lah yang paling layak untuknya. Ada hadis begitu. Jadi bila ada hadis tu, dia gabungkan dengan yang di ikan ni tak dibasuh. Bila tak dibasuh dan tak dibuang darah dan juga isi perut, haram, masuk neraka. Ada beberapa asatizah, sahabat-sahabat saya, Mazhar Rozaimi dan saya sendiri, kita menyuarakan bantahan. Bantahan kita tu bukan nak suruh pergi makan kopok yang tak basuh, bukan suruh orang pergi makan. Cuma kita kata, pada perkara yang ulama berbeza pandangan, nanti sekejap kita cerita bezanya macam mana. Kita jangan bermudah-mudah hukum siapa makan masuk neraka. Kalau perbuatan itu ataupun makanan itu jelas haram, ada dalil yang jelas kata tak boleh, tak apa. Tetapi bagi makanan yang dalil dalam bab ini mempunyai tafsiran yang berbeza-beza, dan para ulama ada tafsiran yang tak sama di kalangan mereka, tak bolehlah hang senang-senang hukum siapa makan ni masuk neraka. Tak boleh begitu. Betul, ada ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Allah telah mengharamkan kepada kamu bangkai, darah, babi dan juga apa yang disembelih bukan dengan nama Allah. Betul. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Betul ada. Nabi SAW kata, aku tidak dapati apa yang diwahyukan kepadaku haram untuk dimakan, melainkan bangkai, darah yang mengalir, daman masfuhan ataupun daging babi. Ada ayat. Cuma dalam masa yang sama, Nabi SAW sebut, uhillat lana maitatan. Dihalalkan kepada kami, kata sahabat Nabi, dua jenis bangkai. Al-hut wal jarad. Iaitu ikan dan juga belalang. Dalam hadis lain Nabi SAW sebut, al-bahar, lautan itu, at-tuhur ma'uhum, al-hillu maitatuhu. Lautan itu airnya bersih dan bangkainya halal untuk dimakan. Di sini para ulama berbincang tentang apakah hukum ikan yang bukan ikan jelas Nabi kata bangkai ikan boleh makan. Apakah hukum darah ikan dan isi perut ikan? Para ulama berbeza pandangan. Apabila mereka berbeza pandangan, saya dan juga para sahabat yang lain katakan, jangan nerakakan orang atas kesalahan begini. Kerana ulama berbeza pandangan. Ustaz ni bila dia ditegur, dia marah. Bila dia marah,
Oh, lepas tu kalau tuan-tuan tengok video dia, memang dia hentam betul-betul lah. Siapa yang bagi pandangan macam ni menentang Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran, bukan main dia punya ayat, tidak beriman dengan Al-Quran, mereka ni nak kata boleh makan darah. Kita tak kata boleh makan darah. Kita kata pada perkataan yang ulama berbeza pandangan, jangan pergi sumbat orang dalam neraka. Itu yang kita kata. Sampai kat dia kata puak-puak yang ialah tak cerdik ni, yang jahil ni, membantah Al-Quran. Apa lagi? Puak-puak ni nak kata benda haram, jangan kata bawa ke neraka. Sedangkan kita tak kata begitu. Saya nak kongsi sikit fatwa. Isi perut ikan ataupun darah ikan, apa kata ulama? Ini saya nak share, tengok. Kita kena bersifat matang lah. Saya nak tinggal maki hamun tu di tepi. Cuma bila kita bincang tentang darah ikan, okey, darah ikan, abaikan mazhab-mazhab lain, abaikan mazhab lain. Nak cerita dalam mazhab Syafi'i sahaja. Darah yang ada dalam ikan, najis ataupun tidak? Kata Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syirazi ni alim besar dalam mazhab Syafi'i. Seorang alim besar, dia meninggal pada awal tahun 400 Hijrah. Seorang alim dalam mazhab Syafi'i, ulama awal. Katanya, wa fi dammi samak wajhan. Pada darah ikan ada dua pandangan. Okey, ahaduhuma annahu najisun ka ghairihi. Pandangan yang pertama kata darah ikan ni najis seperti darah-darah yang lain. Itu pandangan yang pertama. Wathani annahu tahirun li'annahu laysa bi akthar minal maitah. Pandangan yang kedua pula kata dia suci kerana darah ini tidaklah lebih berat daripada bangkai. Wa maitatu samak tahiratun fakadzalika damuhu. Sedangkan bangkai ikan pun suci, apatah lagi darahnya. Ini kata siapa? Asy-Syirazi, alim besar mazhab Syafi'i. Ada dua pandangan dia kata dalam mazhab Syafi'i. Satu, darah ikan najis macam darah yang lain-lain. Yang kedua, darah ikan bukan najis kerana darah tidaklah lagi berat daripada bangkai. Bangkai ikan pun bukan najis, maka darah pun bukan najis. Kata Al-Imam Al-Mawardi. Apa Al-Mawardi kata? Fa amma damul hut faqad ikhtalafa ashabuna fihi ala wajhain. Katanya adapun tentang darah ikan, ulama mazhab kami berbeza kepada dua pandangan. Mazhab mana ni? Mazhab Syafi'i. Yang pertama, najisun kasairid dima wa yunajjisu ma waqa'a fihi. Dia adalah najis sama seperti darah-darah yang lain dan dia menjadikan benda yang kena padanya najis juga, kena bersihkan. Wal wajhu tsani, pandangan yang kedua, annahu tahirun la yunajjisu ma asabahu. Dia suci, tidak mengotorkan sesuatu yang menimpanya. Li'annal hut lamma bayana sa'iral amwat bayana damuhu sa'irad dima. Kata Al-Mawardi, kerana apabila ikan berbeza dengan bangkai-bangkai yang lain, demikian jugalah darahnya berbeza dengan darah-darah yang lain. Kata Asy-Syirazi yang pertama. Yang kedua kata Al-Mawardi. Kenapa kita bawakan pandangan ni? Bukan nak suruh hampa pergi minum darah ikan. Bukan kita nak pergi kata ke orang, darah apa pun boleh makan. Bukan macam ustaz tu tuduh kita. Tak, itu tuduhan palsu yang berniat jahat. Kita nak kata, tentang darah ikan spesifik, para ulama berbeza pandangan. Sama ada dia termasuk dalam darah-darah yang haram ataupun tidak. Baik, mereka kata pula, bukan pasal darah je, isi perut ikan. Isi perut ikan tu najis. Saya tak kisah kalau nak kata najis. Siapa nak pegang pandangan najis, okey. Tapi jangan pergi hukum siapa makan masuk neraka. Kerana di sini para ulama berbeza pandangan. Jangan kata, apa ni puak ni suruh orang makan perut ikan. Bukan aku suruh orang makan perut ikan. Aku nak habaq bahawa ada pandangan yang berbeza. Bila ada pandangan yang berbeza, hang tak bolehlah pergi sumbat orang dalam neraka. Kata Al-Mawardi. Okay, saya nak sebut sekali lagi. Dalam Al-Hawil Kabir. Al-Mawardi ni, dia antara ulama awal mazhab Syafi'i yang menghimpunkan pandangan-pandangan ulama mazhab Syafi'i. Dia lebih awal daripada Asy-Syirazi, lebih awal daripada Ar-Rafi'i, dan lebih awal daripada An-Nawawi. Kemudian datang An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, mereka menghimpunkan pandangan-pandangan yang berbeza dan buat khulasah.
Al-Mawardi ni datang lebih awal. Tengok apa kata dia. Qala Syafi'i wa yu'kalul hut wal jaradul mawjud fi jawfit ta'ir. Boleh kamu makan ikan dan belalang yang diambil daripada perut burung. Kita tangkap burung helang ke apa, potong perut dia, ada ikan dan belalang. Kata Al-Imam Syafi'i boleh makan. Sebab dia bangkai, dan bangkai ikan dan belalang tak sama macam bangkai ulang. Buka perut ikan, perut burung helang ada ulang, tak boleh makan. Bangkai, ulang memang tak boleh makan, bukan bangkai pun tak boleh. Ikan dan belalang special, bangkai pun boleh makan. Kemudian katanya, qala al-Mawardi, ini kata Imam Nawawi dalam Majmu', dia kata qala al-Mawardi, kata al-Mawardi, wa hadha sahihun lakinna ba'dal ghasl litanajusihima bima fi jawfi ta'ir. Betul, Al-Mawardi kata pandangan ni betul. Tetapi mesti basuh dulu. Kena basuh dulu. Kerana duduk dalam perut burung itu ada najis. Jadi kena basuh dulu ikan dan belalang yang keluar daripada perut burung, kemudian kamu boleh makan. Betul? Jelas? Kalau keluar ikan ataupun belalang daripada perut burung, boleh makan. Tapi basuh dulu. Kenapa? Kerana dalam perut burung itu najis. Bersihkan dulu. Kemudian kata Al-Mawardi, falau kana ma'khudhan min jawfil hut lam yajib ghasluhu. Andai kata ikan ataupun belalang dikeluarkan daripada perut ikan. Perut ikan paus ke apa ke, keluar ikan dan belalang. Andai kata itu, katanya lam yajib ghasluhu. Tak wajib basuh. Dia kata tak wajib basuh. Lianna ma fi jawfil hut laisa binajasin. Siapa kata ni? Al-Mawardi. Siapa nakalkan ni? An-Nawawi. Apa katanya? Lianna ma fil jawfil hut laisa binajasin. Kerana apa yang berada di dalam perut ikan bukan najis. Wa ma fi jawfit ta'ir najas. Sedangkan apa yang berada di dalam perut burung adalah najis. Wa ma fi jawfis samak wajhan. Kemudian An-Nawawi kata, sedangkan dia ulas perkataan Al-Mawardi tadi, yang berada di dalam perut ikan ada dua pandangan. Satu pandangan tadi Al-Mawardi sebut, bukan najis. Yang dipilih oleh Ar-Rafi'i najis. Apa yang kita nak kata ni? Baik, yang kita nak sebut, ini bukan pandangan orang biasa-biasa tau. Ini bukan pandangan ulama mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pandangan. Satu kata, isi perut ikan ma fi jawfis sama najis. Siapa pilih pandangan ini? Ar-Rafi'i. An-Nawawi pilih pandangan ni. Pandangan yang kedua pula kata, dalam perut ikan tu bukan najis. Jadi kalau tak basuh, pada pandangan yang kedua tak berdosa. Ini bukan saya kata. Bukan juga ustaz yang masa lapang dia main gitar atas pentah dengan artis yang kata. Bukan orang-orang jalanan macam kita-kita ni. Kata Al-Mawardi. Apa yang kita pertikaikan? Kita pertikaikan keceluparan orang hang bermudah-mudah atas perkara yang khilaf begini nak masukkan orang dalam neraka. Siapa makan opok leko yang dibuat tanpa basuh, buang perut ikan dan buang darah, dia masuk neraka. Satu bab dah. Bila orang bantah, bukan main lagi. Orang yang membantah dia ni menolak Al-Quran. Tidak beriman dengan Al-Quran. Nak menghajar orang untuk makan darah. Siapa yang ajar begitu? Perkataan-perkataan ini hanya keluar hasil daripada bisikan iblis. Sebab siapa pun tak kata. Hang buat tuduhan palsu. Setelah di awalnya dibetulkan di atas sikap bermudah-mudah untuk menghumban orang di dalam neraka. Ini isu yang kita kena berlapang dada. Dalam bab akidah, dalam bab syirik, dalam bab khurafat, di situ kita boleh menunjukkan ketegasan. Tetapi di dalam bab fiqh yang para ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan di antara halal, di antara haram. Di sini, nak memilih pandangan mana satu pun tak apa. Tetapi janganlah ambil dalil, gabungkan dua dalil, pada pandangan yang orang berbeza pandangan, buat kesimpulan, orang ni masuk neraka. Siapa buat begini? Dia tu yang buat begini masuk neraka. Tak boleh lah begitu. Saya boleh buat macam sama juga. Si fulan ada tempat duduk hang di dalam neraka. Macam mana hang tahu dia dalam neraka? Sebab dia sampaikan hadis palsu sebagai contoh.
Dan Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata siapa yang tipu di atas namaku dengan sengaja, tempat duduk dia adalah neraka. Hadis tu sahih tak? Sahih. Betul tak perbuatan dia sampaikan hadis palsu? Ya, hadis yang dia sampaikan tu ulama kata palsu. Tapi boleh tak saya pergi gabung dua benda ni? Saya kata hang tempat duduk hang dah ada dalam neraka. Tak boleh dah begitu. Bukan begitu cara gabungnya. Terutamanya pada perkataan-perkataan yang ulama berbeza pandangan. Jadi yang kita tekankan, yang kita tegur, bukan kita nak suruh orang makan benda haram. Bukan kita nak suruh orang pergi makan isi ikan tu, perut ikan. Bukan kita nak suruh orang pergi minum darah ikan macam jus. Bukan nak suruh buat begitu. Kita katakan di sini ada perbezaan pandangan. Nak pilih mana-mana pandangan pun tak apa. Tapi jangan bermudah-mudah menerakakan orang. Dan part bodoh, part ni semua saya tak nak ulas lah. Ini semua bab-bab tak apalah. Ini semua kita abaikan. Cuma saya nak ceritakan ni, jangan bermudah-mudah menyesatkan orang dan jangan kata benda orang tak kata. Saya tak, Rora tak, Mazhar pun tidak. Tak ada siapa pun di antara kami yang kata silalah makan benda haram. Tak ada siapa pun di antara kami yang kata siapa yang makan benda haram, jangan kata mereka masuk, jangan kata duduk dalam neraka. Kami tak kata begitu. Tak ada siapa pun yang nak menolak Al-Quran. Dan tak ada siapa pun yang nak bercanggah dengan Al-Quran. Bukan itu. Kita membicarakan pandangan ulama yang berbeza. Daripada dalil-dalil yang berbeza. Jadi ini sedikit sebanyak ulasan tentang isu yang panaslah beberapa hari ini. Dengan ulasan-ulasan dan sebagainya, saya cuma nak ceritakan itulah supaya kita dapat faham bahawa ini perbezaan pandangan. Bukan nak bagi tahu mana-mana pandangan, cuma sekadar nak bagi tahu hormati perbezaan yang kedua-duanya ada dalil, jangan melampaui batas. Wallahu taala a'lam. Baik.